Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita dapat bertemu secara live ataupun secara langsung untuk meneruskan kelas tuition sirah secara online, iaitu kita live di Facebook page Taman-Taman Syurga lah, insyaAllah. Jadi para pelajar sekalian, saya ingin mohon maaf sebab lambat sikit lah, lambat sikit. Jadi malam ni kita akan sambung pula pada tajuk Perang Khandaq lah. Saya masih menggunakan buku ni, buku Nota Padat ni. Jadi para pelajar sekalian boleh keluarkan buku kafar, buku sirah kafar tu, buka tajuk Perang Khandaq. Baik, jadi sebelum tu saya ustaz nak tanya, suara ustaz jelas tak? Suara ustaz jelas ataupun tidak? Sila komen lah, jelas ataupun tidak. Takut lagi tak jelas ni saya cakap seorang-seorang. Jelas tak? Tolong komen lah, jelas ataupun tidak. Baik, yang ada buku kafar tu, buku sirah yang kafar tu buat keluar lah. Buka tajuk Perang Khandaq. Kita sambung malam ni tajuk Perang Khandaq, insya-Allah. Jadi malam ni kita mula lambat sikit lah. Kalau ikut tu 9.15. Kalau ikut tu 9.15 kita mula lah. Tapi biasalah kita nak live ni nak kena sitting yang ni, jadi makan masa sikit. Baik. Jadi kita akan sudah lebih kurang pukul 10 lebih kan, 10.15 ataupun 10.20 macam itulah, insya-Allah. Baik. Jadi buka ni lah, buka tajuk Perang Khandaq lah, Perang Khandaq. Buka buku kafar, buka tajuk Perang Khandaq. Jadi insya-Allah lah peperiksaan UPKK pun dah tak lama dah. Bulan berapa periksa? Bulan 10 kan? Betul tak? UPKK bulan 10. Jadi apa-apa pun kita teruskan usaha kita, iaitu tuition, bulan kaji dan sebagainya. Mudah-mudahan kita target kita tu dapatlah A dalam sirah, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa kita teruskan tajuk dah Perang Khandaq. Baik. Bilakah berlakunya peperangan Khandaq lah? Jadi peperangan Khandaq ni salah satu peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada soalan UPKK lah, tanya bilakah berlakunya peperangan Khandaq ini, ataupun bilakah berlakunya lah, soalannya lebih kurangnya itulah. Bilakah berlaku peristiwa peperangan Khandaq? Jadi kita kena umum tarikh dia. Jadi berlaku peperangan Khandaq pada bulan Syawal lah. Jawapan dia, berlakunya peperangan Khandaq pada bulan Syawal. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Baik. Yang lepas dah peperangan apa? Peperangan Badar, peperangan Uhud, kita dah bincang dah yang tu. Tarikh semua tu saya bagi dah. Jadi yang tu kena ingat lah, kena rajin. Dekat-dekat nak periksa tu lagi kena rajin baca. Kena rajin ulang kaji, kena rajin semak. Mudah-mudahan kita ingat tarikh dia tu. Jadi peperangan Khandaq ni berlaku pada bulan Syawal, tahun ke-5 Hijrah. 627 Masihi. Di mana tu berlakunya peperangan Khandaq ni, di mana? Di kawasan sempadan Kota Mekah. Takut ada soalan UPKK tanya,
Di manakah berlakunya peperangan Khandaq? Jawapan dia berlakunya peperangan Khandaq di sempadan kota Mekah. Sempadan. Sempadan lah. Baik. Khandaq ni apa dia? Khandaq ni apa maksud dia? Yang kita Khandaq ni. Baik, Khandaq bermaksud parit. Parit tahu parit? Parit. Sebab masa zaman Rasulullah peperangan Khandaq tu dipegali parit yang dalam lah. Rasulullah mengarahkan para sahabat menggali parit yang dalam agar musuh tidak dapat menyeberang. Baik. Jadi Khandaq tu bahasa Arab maksud dia parit lah, parit. Kalau ada soalan soalan yang pilih jawapan takut tanya kan. Mana nak tahu kita soalan ni sama ada bertulis ataupun pilihan jawapan ataupun tulis jawapan. Jadi apakah maksud Khandaq? Kalau ada soalan tanya, jawapannya adalah parit. Tahu parit? Parit. Baik. Nama lain. Nama lain. Jadi perang Khandaq ni dia ada nama lain jugalah. Nama lain jika ada soalan. Jadi perang Khandaq ni juga dinama dengan perang Ahzab. Perang Ahzab yang bermaksud tentera bersekutu. Jadi perang Khandaq juga dinamakan dengan perang Ahzab yang bermaksud tentera bersekutu kerana kaum Quraisy bergabung dengan kaum Yahudi. Jadi kaum Quraisy ni dia bergabung dengan kaum Yahudi. Sebab tu dinamakan perang Ahzab, perang bersekutu. Tentera bersekutu. Tentera bersekutu, iaitu kaum Quraisy bergabung dengan kaum Yahudi. Maknanya kaum Yahudi ni bukan kata masalah berperang dengan Islam sejak zaman Rasulullah lagi nah. Jadi perangai Yahudi ni memang macam tu. Dia tak suka Islam lah sejak zaman Rasulullah lagi sehinggalah kini nah. Tu perangai Yahudi. Dia benci Islam. Baik, sebab apakah berlakunya sebab apakah berlakunya peperangan Khandaq ni? Sebab apa? Kalau ada soalan, jawapan dia adalah kerana kaum Yahudi menghasut musyrikin Mekah, mempengaruhi musyrikin Mekah supaya menentang kaum muslimin. Supaya menentang kaum muslimin setelah mereka diusir dari Madinah kerana melanggar perjanjian Madinah. Jadi kaum Yahudi ni dihasut. Hasut orang kaum musyrikin Mekah supaya tentang kaum Islam, kaum muslimin. Sebab apa? Sebab apa dia hasut? Sebab mereka telah diusir daripada Madinah. Sebab kaum Yahudi ini diusir daripada Madinah sebab mereka telah melanggar perjanjian Madinah. Jadi mereka ni hasut kaum Quraisy supaya tentang orang Islam. Jadi maknanya kaum Quraisy ni bergabung dengan Yahudi, menentang Islam. Sebab tu dinamakan perang Khandaq ini dengan nama yang lain, iaitu perang Ahzab, iaitu tentera bersekutu. Baik, yang bagi salam tu saya jawab waalaikumsalam. Okey. Kemudian tentera Islam, berapa ramaikah tentera Islam yang terlibat? Berapa ramaikah tentera Islam yang terlibat di dalam perang Khandaq ni? Berapa ramai? Jawapannya adalah 3,000. 3,000 orang tentera Islam yang terlibat di dalam peperangan Khandaq. Kalau ada soalan, jawab dia macam itulah. Berapakah bilangan tentera Islam yang terlibat di dalam peperangan Khandaq? Berapa ramaikah tentera Islam yang terlibat di dalam peperangan Khandaq? Jawapannya adalah 3,000 orang. 3,000 orang. Kemudian tentera musuh pula. Tentera musuh pula. Yang tadi tentera Islam 3,000 yang menyertai peperangan Khandaq tersebut. Kemudian tentera musuh pula. Di sini dia kata Abu Sufyan menggabungkan 4,000 tentera Quraisy dengan 6,000 tentera 6,000 tentera gabungan kaum Yahudi, menjadikan tentera kafir seramai 10,000 orang. 10,000 orang. Jadi 3,000 tentera Islam. Tentera Islam 3,000. Kalau ada soalan tanyalah, berapakah bilangan tentera
tentera muslimin, tentera Islam yang menyertai peperangan Khandaq, jawapan dia 3,000. Manakala tentera kafir pula berapa? Tentera kafir ni dia bergabung di antara tentera Quraisy dengan tentera Yahudi. Tentera Quraisy ni 4,000 bergabung dengan tentera Yahudi. Yahudi sebanyak 6,000. Jadi semuanya 10,000. Maknanya tentera kafir ni jumlah dia semua 10,000. Jadi 10,000 lawan dengan 3,000. Selalunya kafir ni memang ramai lah. Kalau kita tengok peperangan Badar itu pun sama juga. Badar, Uhud, kebanyakan tentera kafir ramai lagi. Tentera Islam kurang. Perang Khandaq ni tentera Islam 3,000 3,000 sahaja. Tentera kafir bergabung di antara tentera Quraisy. Tentera Quraisy 4,000, tentera Yahudi 6,000. Jadi bergabung dua tu jadi 10,000 tentera orang kafir. Menentang Islam, menentang tentera Islam hanya 3,000 saja. Jadi 10,000 lawan 3,000. Tu. Takut ada soalan tanya lah. Yang tu poin-poin dia. Poin-poin dia. Kita ingatlah tarikh, sebab berlaku peperangan, kena tahu. Lepas tu jumlah yang terlibat, tentera Islam yang terlibat berapa orang, tentera kafir yang terlibat berapa orang, semua tu kita kena tahu. Takut ada soalan. Dia sirah, dia tanya lebih kurang macam tu lah. Tarikh berlaku, sebab berlaku, terlibat, berapa ramai yang terlibat, semua tu akan ditanya lah. Takut ada soalan kan. Okey. Okey, jadi siapakah di sini dia kata Abu Sufyan. Abu Sufyan menggabungkan 4,000 tentera Quraisy. Maknanya Abu Sufyan tersebut adalah ketua lah. Ketua bagi tentera kafir, tentera Quraisy, iaitu Abu Sufyan. Tentera, dia ketua. Dia menggabungkan di antara tentera Quraisy 4,000 dengan tentera Yahudi 6,000, jumlahnya jadi 10,000. Tu. Jadi Abu Sufyan ni ketua. Okey, seterusnya, apakah peristiwa yang berlaku di dalam peperangan tersebut? Kemudian berita kedatangan tentera kafir diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum muslimin segera bermesyuarat bagi membincangkan strategi peperangan. Jadi kedatangan tentera kafir tu Rasulullah tahu. Kedatangan tentera kafir yang berjumlah 10,000 tu Rasulullah tahu. Jadi kaum muslimin dan Nabi juga berbincang, bermesyuarat macam manakah strategi untuk kita berperang dengan tentera kafir yang begitu ramai. Yang mana tentera Islam hanya 3,000 saja. Nak tentang dengan tentera kafir 10,000. Jadi perlu ada strategi. Kemudian Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni agak terkenal lah, selalu kita dengar nama dia. Salman Al-Farisi ni mencadangkan agar digali parit. Digali parit tu. Digali parit sepanjang jalan masuk ke Madinah. Jadi sepanjang jalan masuk ke Madinah tu digali parit. Jadi parit itulah nama Khandaq. Parit itulah maksud dia Khandaq. Khandaq tu bahasa Arab, maksud dia parit. Jadi setelah mana Rasulullah mendapat khabar kata tentera kafir yang begitu ramai 10,000 nak datang ke Madinah untuk berperang dengan orang Islam, maka Rasulullah pun bermesyuarat dengan para sahabat, dengan kaum muslimin, bagaimanakah kita nak menentang ataupun bagaimanakah strategi untuk kita menghadapi dengan tentera musuh yang begitu ramai. Maka Salman Al-Farisi pun mencadangkan bahawa kita korek parit di sepanjang jalan nak masuk ke Madinah tu. Tu maksud dia. Jadi korek parit tu sebagai apa? Sebagai benteng pertahanan. Sebagai benteng pertahanan pihak lawan. Dan cadangan ini dipersetujui semua. Maknanya cadangan daripada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ni dipersetujui oleh semua ahli mesyuarat tu, termasuk Nabi kita lah. Setuju dengan cadangan tersebut, iaitu kita korek parit di sepanjang laluan masuk ke Madinah.
Jadi parit itulah dinamakan Khandaq. Parit tu. Sebagai apa? Korek parit tu sebab apa? Sebab sebagai benteng pertahanan. Sebagai benteng pertahanan. Okey, kemudian tentera Islam terus menggali parit selama 6 hari. Kemudian selepas mana cadangan daripada Salman Al-Farisi itu dipersetujui oleh semua yang mesyuarat tu, maka tentera Islam pun menggali parit menggali parit selama 6 hari. Gali parit 6 hari. Dalam mana tu, agak-agak dalam mana kan. Kalau kita tengok orang gali kubur pun tak sampai sehari kan, tak sampai. Ini 6 hari korek parit tu di sepanjang laluan masuk ke Madinah tu. Seluas 40 hasta. Luasnya parit tu 40 hasta lah. 40 hasta banyak mana? Banyak tu 40 hasta tu. Jadi luas parit tu 40 hasta. Dikorek selama 6 hari. Dan golongan wanita serta kanak-kanak ditempatkan di dalam rumah yang sudah diperkukuhkan. Jadi kaum wanita, kanak-kanak diletakkan, ditempatkan di tempat yang kukuh. Rumah yang kukuh. Tu yang telah dibina lah. Apabila tentera bersekutu, maksudnya tentera gabungan lah. Apabila tentera bersekutu, tentera gabungan daripada tentera Quraisy 4,000 dan gabungan tentera Quraisy dengan tentera Yahudi sebanyak 6,000, maknanya 10,000 itu tiba. Maknanya tentera kafir itu yang 10,000 itu tiba di Madinah. Mereka terkejut. Mereka terkejutlah, melihat parit yang luas. Jadi tentera kafir mai 10,000 memang tengok ada parit. Parit tu pula luas. Terkejut, pakat terkejut habis. Dan dalam sekeliling Madinah, maknanya sekeliling Madinah tu laluan masuk tu semua dikorek parit. Dikorek parit. Seluas 40 hasta. Besar mana? Besar kan? 40 hasta. Korek parit tu selama 6 hari. Jadi apabila tibanya tentera kafir itu yang sebanyak 10,000 tu, maka mereka terkejut. Pakat terkejut habis. Tengok parit punya luas. Tu. Parit itu dikorek di sekeliling Madinah. Sekeliling. Bukan depan saja. Bukan laluan depan, laluan tepi ataupun laluan. Sekeliling. Tu. Tu strategi. Strategi daripada cadangan daripada Salman Al-Farisi. Kemudian segala percubaan untuk memasuki Madinah gagal. Semua percubaan nak masuk ke Madinah tu gagal. Walaupun tentera dia ramai, tentera kafir ramai 10,000, tapi mereka gagal, tak boleh nak masuk ke Madinah. Sebab apa? Sebab ada parit yang dikeliling Madinah. Dah lah keliling, lepas tu luas pula tu 40 hasta. Luas. Jadi mereka cuba nak masuk ke Madinah, tak boleh, gagal. Gagal kerana mereka dihujani anak panah oleh tentera Islam. Mereka nak lintas parit tu, tentera Islam panah. Tentera Islam duk panah. Jadi mereka tak boleh nak lintas parit. Bukan senang nak lintas parit yang luas. Kan? Baik. Kemudian tentera musuh hanya mampu mengepung dan memanah dari luar saja. Jadi depan tentera kafir nak masuk tak boleh. Bila masuk tentera Islam duk panah. Jadi dia gagal nak masuk tak boleh. Bila nak masuk tak boleh, mereka hanya mengepung keliling tu sajalah. Keliling daripada jauh, dan depa panah daripada jauh. Duk lawan panah daripada jauh. Tu. Okey, waalaikumsalam. Yang bagi salam tu. Kemudian laluan sempit. Laluan sempit antara parit. Laluan sempit antara parit berjaya dilalui beberapa tentera bersekutu, tetapi berjaya dipatahkan tentera Islam. Jadi dalam maknanya parit tu yang dikorek di sekeliling Madinah tu, bukan kata semua tu 40 hasta. Ada juga yang laluan sempit. Maknanya dia tak sampai ukuran tu lah, 40 hasta tu. Berjaya dilintasi oleh tentera kafir yang 10,000 tu. Maknanya tak semualah tentera dalam mungkinlah ada beberapa orang tentera kafir yang berjaya masuk, tetapi dapat dipatahkan oleh tentera Islam. Maknanya tentera Islam ni lah panah lah.
Dah kan dia berpihak, dia panah. Okey. Baik, kemudian di sini dalam buku ni dia kata faktor kejayaan. Jadi di sini perang ni berjaya tak? Berjaya lah. Berjaya sebab tentera kafir tak dapat nak masuk. Walaupun mereka ramai, mereka tak dapat nak masuk ke Madinah. Dia berjaya. Kemudian faktor kejayaan dalam buku ni lah. Faktor kejayaan yang pertama, keislaman Nu'aim bin Mas'ad. Tu nama seorang yang ada pada ketika tu lah. Beliau menemui ini kira sahabat sahabat Nabi. Sahabat ni mereka yang hidup sezaman dengan Nabi. Sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Dan mati dalam keadaan beriman ataupun Islam lah, beriman dengan Nabi. Tu sahabat. Jadi ini seorang sahabat lah, sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ad. Jadi faktor kejayaan yang pertama adalah keislaman Nu'aim bin Mas'ad. Jadi Nu'aim ni asal dia kafir, lepas tu dia masuk Islam. Beliau menemui Rasulullah SAW secara sulit, secara rahsia. Bertemu Rasulullah tu secara senyap-senyap dan menyatakan keislamannya. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah secara perlahan-lahan, senyap-senyap, orang lain tak tahu, dan menawarkan diri untuk membantu Islam. Dia masuk Islam, betul dia tawarkan diri dia tu nak bantu Islam, nak bantu lawan tentera kafir. Beliau menimbulkan prasangka antara tentera bersekutu untuk mengkucar-kacirkan dan menurunkan semangat mereka. Beliau pun menimbulkan prasangka antara sekutu. Maknanya dia ni pergi kat tentera, menimbulkan prasangka lah. Maknanya dia dia menimbulkan prasangka untuk mengkucar-kacirkan tentera kafir tu lah. Di antara tentera Quraisy dengan tentera Yahudi tu supaya kucar-kacir, supaya bergaduh. Supaya menurunkan semangat mereka lah. Itu kejayaan yang pertama. Yang kedua, bantuan Allah. Yang kedua, kejayaan bantuan Allah berupa tentera yang tidak boleh dilihat. Seperti mana yang telah saya sebut tu, tentera Allah ni berbagai-bagai lah. Antaranya jenis serangga, antaranya lagi angin tu tentera juga tu, tentera Allah. Ribut, apa lagi, air, sejenis serangga, belalang ke, semut ke, semua tu tentera Allah. Malaikat. Jadi yang kedua, bantuan Allah berupa tentera yang tidak boleh dilihat dan angin kencang. Tu angin kencang, tentera Allah tu, yang membawa debu, tanah dan anak-anak batu kepada tentera bersekutu. Jadi tentera Allah iaitu terdiri daripada angin kencang, debu tanah dan anak-anak batu. Jadi angin ni tiup kencang dan membawa debu, tanah dan anak-anak batu menghala ke tentera musuh. Maknanya Allah Ta'ala hantar tentera dia dari kalangan angin kencang yang membawa debu-debu tanah dan juga anak-anak batu menghala ke tentera musuh. Okey, baik. Yang ketiga, mereka terus melarikan diri apabila tentera kafir ini nampak debu-debu pasir, batu berterbangan menuju kepada mereka. Mereka berlari, melarikan diri dan balik ke Mekah. Maknanya mereka lari balik ke Mekah tu. Dan akhirnya tentera Islam beroleh kemenangan. Jadi Allah Ta'ala hantar tentera dia saja, iaitu angin saja. Bukan hantar tentera apa pun, angin. Itulah nak beritahu kata, walaupun tentera Islam ni sikit, 3,000, tentera kafir ni ramai, tapi Allah Ta'ala bantu. Jadi kena yakin lah. Allah Ta'ala hantar angin sahaja, yang mana angin ribut itu, angin kencang itu telah membawa debu-debu tanah dan juga batu-batu menghala kepada pihak musuh, sehingga mereka lari lintang pukang balik ke Mekah. Tu. Jadi maknanya tentera Islam berjaya dalam peperangan Khandaq ni. Kemudian
Okey, tajuk yang seterusnya adalah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Pengertian, pengertian ataupun maksud, lebih kurang itulah. Perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Mekah. Ini perjanjian di antara Rasul dengan musyrikin Mekah. Dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Dinamakan Perjanjian Hudaibiyah kerana ianya ditandatangani di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah. Jadi perjanjian ini berlaku di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah. Sebab itulah dinamakan perjanjian ini adalah Perjanjian Hudaibiyah. Bilakah berlakunya? Ni ada soalan, takut ada soalan. Bilakah berlakunya Perjanjian Hudaibiyah? Jawapannya adalah berlakunya Perjanjian Hudaibiyah itu pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah. Tu tarikh berlakunya Perjanjian Hudaibiyah adalah pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah. Itu tarikh berlakunya perjanjian. Okey. Kemudian jika ada soalan tanya apakah faktor yang berlakunya? Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya Perjanjian Hudaibiyah? Jawapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi memasuki Mekah. Rasulullah mimpi bersama para sahabat untuk menunaikan umrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kira-kira 1400 orang Islam menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi Rasulullah bermimpi. Yang pertama sekali, sebab yang boleh adanya berlakunya Perjanjian Hudaibiyah ini kerana Rasulullah bermimpi menunaikan umrah. Maka Rasulullah pun menghimpunkan ataupun bersama dengan sekira-kira 1400 orang Islam menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah. Umrah. Okey. Baik, kemudian di sini peristiwa. Tentera Islam menuju ke Mekah dengan tidak membawa senjata. Jadi tentera Islam menuju ke Mekah sebanyak 1400 orang tu, menuju ke Mekah dengan tujuan untuk menunaikan umrah. Pergi ke Mekah dengan keadaan tidak membawa sebarang senjata. Pergi dengan tangan kosong. Tak bawa senjata apa. Kecuali senjata yang tersarung. Kecuali senjata yang sentarung lah. Tersarung. Tersarung tu macam mana? Macam pedang kan. Pedang kan dia ada sarung. Kecuali macam tu lah. Senjata lain semua tak bawa. Kemudian kaum musyrikin Mekah telah menghantar 200 tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Puak musyrikin pun hantarlah tentera dia, 200 tentera berkuda, tentera yang berkuda. Jadi tentera yang berkuda 200 orang tu dipimpin, diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Namun rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengelak daripada bertembung dengan tentera Khalid bin Al-Walid. Rombongan Rasulullah tu bersama dengan 1400 orang Islam tu menuju ke Mekah, tidak bertembung dengan tentera berkuda sebanyak 200 tentera tu yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid tu. Tak bertembung. Maknanya Rasulullah ikut jalan lain lah. Ikut jalan lain. Tentera berkuda kafir tu ikut jalan lain. Tak bertembung. Baik, kemudian pembesar Quraisy mengutuskan Urwah bin Mas'ud untuk berunding. Jadi pembesar Quraisy kita kata macam inilah menteri-menteri dia lah. Ketua-ketua Quraisy tu menghantar seorang wakil yang bernama Urwah bin Mas'ud untuk berunding, berbincang. Namun keputusan rundingan tersebut ditolak oleh mereka. Keputusan perbincangan tu ditolak oleh mereka sendiri. Maka Rasulullah telah mengutuskan Osman bin Affan pula. Osman bin Affan ni seorang sahabat Nabi lah. Seorang Khulafa' Ar-Rashidin. Osman bin Affan ni
Jadi kemudian lepas daripada rundingan mereka itu ditolak, Rasulullah pun telah mengutuskan Uthman bin Affan untuk berunding pula dengan kaum Quraisy. Allah Taala Rasulullah hantar pula Uthman bin Affan untuk berunding. Berunding dengan puak-puak Quraisy tu. Namun Uthman telah dihalang. Uthman bin Affan telah dihalang daripada kembali kepada kaum muslimin selama 3 hari. Maknanya Uthman bin Affan ni selepas mana diutuskan oleh Rasulullah untuk berunding dengan puak-puak kafir tu, kemudian Uthman bin Affan dihalang, ditahan. Ditahan agar tidak kembali kepada kaum muslimin. Maknanya tahanan lah. Ditahan. Tu. Selama 3 hari. Kemudian tersebar khabar angin. Tersebar khabar angin, berita lah. Mengatakan Uthman telah dibunuh. Maknanya apabila Uthman tidak pulang kepada kaum muslimin selama 3 hari, kemudian tersebar berita mengatakan bahawa Uthman itu telah dibunuh. Telah dibunuh. Kemudian kaum muslimin telah bersepakat untuk menuntut bela atas kematian Uthman. Apabila mendapat berita macam tu, kata Uthman telah dibunuh, maka kaum muslimin menjadi marah dan ingin menuntut bela di atas kematian Uthman tersebut. Maka terjadilah Bai'ah Ridwan. Bai'ah Ar-Ridwan. Pernah dengar tak Bai'ah Ar-Ridwan? Itulah. Maka terjadilah Bai'ah Ar-Ridwan di bawah sebatang pokok. Di bawah sebatang pokok. Kaum musyrikin berasa gerun. Kaum musyrikin berasa gerun, rasa takut dan mengambil keputusan untuk membebaskan Uthman. Tu. Jadi orang Islam ingat Uthman kena bunuh dah. Kemudian apabila orang tentera Islam berasa nak marah, mereka pun rasa nak tuntut bela atas kematian Uthman. Padahal Uthman tak mati lagi. Tak mati. Kemudian maka terjadilah Bai'ah Ar-Ridwan di bawah sebatang pokok. Kaum musyrikin pun apabila dapat tahu kata tentera Islam nak datang dengan marah kerana mereka ingat Uthman dah mati, dibunuh, maka kaum musyrikin pun rasa gerun, rasa takut. Tentera kafir ni walaupun dia ramai, dia takut. Takut. Tentera Islam sikit lah, tapi tentera Islam ni, tentera kafir ni takut. Tentera Islam berani. Kalau kita tengok sekarang pun sama. Yang berlaku di Palestin sama. Yang mana tentera Yahudi ni kita kata ramai juga dengan senjata yang canggih, tapi tentera Islam kadang-kadang senjata betul tak, pakai batu, tapi mereka berani sebab tentera Islam tahu kata bila mati itu adalah syahid yang diidam-idamkan. Manakala tentera kafir takut mati. Maknanya bukan baru lagi, lama dah cerita ni, sejak zaman Rasulullah lagi. Sejak zaman Rasulullah lagi. Kemudian lepas daripada mereka gerun, takut, mereka pun mengambil keputusan untuk membebaskan Uthman bin Affan yang ditahan selama 3 hari tersebut. Mereka terus mengutuskan Suhail bin Amrin untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Maknanya yang last kali puak-puak kafir pun utuskan seorang Quraisy juga yang bernama Suhail bin Amrin berunding dengan Rasulullah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah tersebut. Jadi yang pertama sekali kena ingat tarikh bilakah berlaku perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ingat apakah yang berapakah yang terlibat dalam tu, dalam peristiwa tu. Kena ingat berapa yang terlibat, tarikh dan di manakah berlakunya, tempat berlakunya perjanjian Hudaybiyah tu kena tahu. Takut ada soalan yang tanya lah. Alhamdulillah. Baik. Masa kita ada lagi. Okey, seterusnya tajuk isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah tu apakah isi dah? Isi kandungan yang terdapat dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Ni. Antara isi kandungan yang terdapat dalam perjanjian Hudaybiyah tu. Apa dia? Yang pertama,
gencatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun mestilah jangan berperang selama 10 tahun. Maksudnya ada perjanjian di situ. Baik, kemudian antara isi dia lagi, orang Islam dibenarkan memasuki Mekah tahun berikutnya, bukan tahun ni, tahun yang berikutnya, dan boleh menetap selama 3 hari sahaja dengan membawa senjata bersarung. Tu antara perjanjiannya. Orang Islam dibenarkan masuk kota Mekah tahun berikutnya selama 3 hari dengan membawa senjata yang bersarung sahaja. Tu. Kemudian antara isi kandungannya lagi perjanjian Hudaybiyah tu, orang Quraisy yang lari ke Madinah, orang Quraisy yang lari maknanya orang Quraisy yang daripada Mekah lari ke Madinah tu tanpa kebenaran, tanpa mendapat keizinan keluarga, dikembalikan semula walaupun telah memeluk Islam. Maknanya orang kafir yang daripada Mekah tu, kafir Quraisy lari ke Madinah tanpa keizinan keluarga, dia kena kembali balik ke Mekah. Kena kembali balik ke Mekah walaupun dia dah masuk Islam. Dia kena balik balik. Sebab apa? Sebab dia datang ke Madinah tanpa kebenaran keluarga. Tu antara isi perjanjian ataupun isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Itu yang ketiga. Seterusnya antaranya lagi adalah orang Islam yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Orang Islam yang daripada Madinah ni ke Mekah tidak perlu dikembalikan semula ke Madinah. Tu antara perjanjiannya. Dan seterusnya, kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab tetapi tidak boleh membantu dalam peperangan. Tu perjanjian yang terakhir ataupun isi kandungan yang terakhir dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut adalah kedua-dua pihak, sama ada pihak kafir ataupun pihak Islam, boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab dengan syarat tidak boleh membantu dalam peperangan. Buat perjanjian tu boleh, tapi bantu dalam peperangan tidak dibenarkan. Tu. Okey, baik. Itu adalah antara isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Yang tu kita kena ambil tahu jugalah, takut ada soalan. Soalan PKK kan kita nak target A, kena tahu semualah. Ni nak target A kan. Tapi nak baca, nak pilih-pilih, tak boleh lah, kena baca. Pengalaman saya lah. Pengalaman saya ambil SPM, hak mana saya skor A tu semua saya baca semua. Memanglah kita buat ni kan, kita ramalkan yang mana naik. Tapi kalau boleh baca semua, tu sepanjang pengalaman saya mengaji lah dulu. SPM saya skor A. Bahasa Arab A. Apa lagi? Bahasa Syariah A. Quran Sunnah A. Semua hak A tu, semua saya saya baca semua. Bukan kata baca satu tajuk, baca semua. Tak ada pilih-pilih. Dan dia kena cari poin-poin yang penting. Macam saya beritahu tu. Tu cara nak target A. Okey. Kalau pelajaran lain tu yang dapat teruk-teruk tu sebab dia macam tu lah. Baca lebih kurang macam tu lah. Sebab tu saya kata kalau nak berjaya, nak skor A, dia kena baca semua. Dan dia kena fokus. Dia kena fokus pada poin-poin yang penting. Tarikh, berapa yang terlibat, tentera Islam berapa, tentera kafir berapa, apakah yang berlaku, faktor berlaku, sebabnya berlaku. Kena tahu tu. Di manakah tempat yang berlaku tersebut. Semua tu kena ambil tahu, kena ingat sungguh. Barulah kita, insya-Allah Allah Taala bantu kita berjaya dalam peperiksaan. Tu setakat pengalaman kita lah. Baik. Kalau baca buku pun malah susah jugalah. Mustahil pada adat tu. Okey, seterusnya. Kesan perjanjian Hudaybiyah. Yang ada buku boleh tengok. Tengok buku masing-masing lah. Tengok buku kafar lah. Walaupun dia berlainan sikit dengan buku ni, tapi dia punya tajuk dia lebih kurang saja kan. Kesan perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, musyrikin Mekah secara tidak langsung telah mengiktiraf Rasulullah SAW dan negara Islam Madinah. Tu. Setelah mana berlakunya perjanjian tersebut, maka Rasulullah diiktiraf, diiktiraf oleh puak-puak musyrikin Mekah tu. Dan mereka juga mengiktiraf negara Islam.
Tu hasil ataupun kesan daripada perjanjian tersebut. Yang kedua, kesan dia apa dia? Semua Yahudi yang khianat diusir dari Madinah. Yahudi yang khianat ni, yang ada di Madinah tu diusir, dihalau. Sebab apa? Sebab mereka ni khianat. Mereka ada sifat yang tidak baik, khianat. Khianat. Kemudian yang ketiga, dakwah Islam dapat disebarkan secara meluas di Madinah. Tu kesan daripada perjanjian Hudaybiyah itu, maka Islam dapat disebarkan dengan seluas-luasnya di Madinah. Di Madinah. Kemudian kehidupan masyarakat dan negara aman damai. Kehidupan dan masyarakat negara aman damai, tidak ada berlaku peperangan, tidak ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini oleh Islam. Tidak ada penindasan kaum yang lemah dan sebagainya. Kemudian membawa antara kesannya lagi, kesan daripada perjanjian Hudaybiyah itu membawa kepada dasar buka pintu kepada orang Islam di Madinah. Buka pintu. Baik. Yang ini saya tak faham sikit buka pintu macam mana. Maknanya saling melakukan kebaikan di antara satu sama lain lah. Contohnya seperti kaum Muhajirin datang ke Madinah mula-mula dulu dengan tidak membawa sebarang bekalan, tinggal harta, tinggal keluarga, pergi ke Madinah semata-mata. Kemudian kaum Ansar pun menawarkan rumah mereka, membuka pintu untuk mereka, puak-puak Muhajirin masuk tumpang di situ. Maknanya orang-orang Madinah ni orang-orang yang baik hati. Orang-orang yang baik hati. Mereka sangat gembira dengan kedatangan orang Muhajirin daripada Mekah, sehingga kan mereka menawarkan rumah mereka untuk menjadi tempat tinggal orang Muhajirin. Baik. Tu. Kemudian antara kesannya lagi adalah kesan perjanjian Hudaybiyah itu, ramai kafir Quraisy yang memeluk Islam. Tu. Puak-puak kafir Quraisy di Mekah tu yang sebelum ni tentang Islam. Jadi selepas mana berlakunya perjanjian Hudaybiyah itu, maka ramai yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab mereka dah iktiraf. Mereka dah yakin dengan Islam, dengan Islam yang dibawa, yang dipimpin oleh Rasulullah. Jadi ramai yang masuk Islam. Tu, mereka sudah nampak kebenaran Islam. Baik, kemudian yang terakhir, perjanjian Hudaybiyah membuka jalan kepada pembebasan kota Mekah. Tu. Antara perjanjian Hudaybiyah itu, antara isinya, kesannya adalah jadi dapat membuka jalan agar kota Mekah dibebaskan. Dibebaskan dari puak-puak Quraisy itulah. Dari berlakunya penyiksaan ke atas orang-orang Islam di Mekah. Baik. Baik, boleh masuk. Ada satu tajuk lagi boleh masuk tak? Pembukaan kota Mekah. Macam mana? Nak berhenti kan nak masuk sikit? Saya nak tanya ulah, tak payah takut para pelajar nak berhentikan macam mana kan? Kita nak berhenti setakat ini ke ataupun nak teruskan sikit lagi? Ada tajuk baru pembukaan kota Mekah tajuk dia. Sila komen, nak sambungkan nak berhenti setakat ni? Ada sikit lagi. Boleh? Boleh Okey. Boleh ke tak boleh? Ada sikit. Tajuk barulah pembukaan kota Mekah. Terus. Okey, terus. Baik, tengok pula pada tajuk pembukaan pembukaan kota Mekah pula. Tengok buku sirah tu tak depan masing-masing. Tengok, buka tajuk pembukaan kota Mekah. Bahasa Arab panggil Fathul Mekah. Baik, di sini ada tarikh. Yang ni saya kata penting, tarikh. Kalau ada soalan tanya bilakah berlakunya pembukaan kota Mekah, bilakah berlakunya? Jawapannya, berlaku pembukaan kota Mekah pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Tu. Bilakah berlakunya pembukaan kota Mekah? Jawapannya, berlakunya pembukaan kota Mekah pada 20 Ramadan. Berlaku dalam bulan Ramadan
tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Kemudian apakah faktor atau apakah yang menyebabkan berlakunya pembukaan kota Mekah? Kalau ada soalan lah. Okey, jawapan dia, pada tahun ke-8 Hijrah, kaum musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Tu. Yang menyebabkan berlakunya pembukaan kota Mekah itu kerana kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah yang telah dilakukan sebelum ini. Tu. Jadi mereka telah melanggar perjanjian tersebut, maka berlakulah pembukaan kota Mekah. Tu. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah, kaum musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu Bani Bakrin. Bani Bakrin menyerang Bani Khuza'ah yang berbai'ah dengan Rasulullah. Tu. Jadi puak musyrikin Mekah ni telah melanggar perjanjian tersebut dengan bantu kabilah Arab yang lain dalam menyerang kabilah Arab yang lain pula. Tu. Sedangkan dalam perjanjian tidak boleh membantu kabilah-kabilah Arab yang lain. Dalam peperangan tak boleh bantu. Itu antara isi kandungan yang terdapat dalam perjanjian Hudaybiyah. Tapi puak musyrikin ni langgar juga. Muka surat berapa? Baru tanya muka surat berapa. Jadi buku ni tak sama lah. Saya pakai buku ni, buku nota ni tak sama lah. Saya muka surat 145 lah. Dalam buku kafar tu saya tak tahu lah. Dalam buku kafar saya tak tahu. Kamu kena tengok sendiri lah. Tanya kawan-kawan yang lain. Yang mana tahu muka surat tu, tolong tulis dalam komen. Sebab kawan kita tak tahu lah. Dekat setengah jam lah dia baru tanya muka surat apa. Okey, tak apa. Kemudian peperangan ini telah mengorbankan peperangan mana? Peperangan di antara Bani Bakrin dan Bani Khuza'ah tu. Jadi peperangan ini telah mengorbankan 20 orang penduduk Bani Khuza'ah. Maknanya orang Bani Bakrin ni menyerang, menyerang Bani Khuza'ah dan mengorbankan 20 orang penduduk Bani Khuza'ah. Lantas perkara ini segera dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya puak Quraisy langgar perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian tidak boleh membantu kabilah-kabilah Arab yang lain dalam peperangan. Itu telah dipersetujui dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Tetapi mereka langgar juga. Tu. Baik. Kemudian strategi ataupun apa dah? Strategi ni apa dah? Strategi ni macam apa dah? Cara atau apa? Teknik. Teknik strategi. Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara, kita kata cara lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembukaan kota Mekah. Bagaimanakah strategi Rasulullah? Jadi Rasulullah ni bukan orang-orang biasa, cerdik. Rasulullah adalah orang yang cerdik. Walaupun Rasulullah ini seorang yang tidak pandai baca, tapi dia cerdik lebih daripada orang yang pandai baca. Tu kelebihan Rasulullah. Baik, antara strategi yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat marah dengan tindakan kaum musyrikin Mekah yang telah mengemukakan 3 pilihan kepada mereka. Apa dia 3 pilihan tu? Yang pertama, membatalkan perjanjian dengan Bani Bakrin. Tu Rasulullah marah tu. Rasulullah marah kerana puak-puak musyrikin ni telah membatalkan perjanjian dengan Bani Bakrin. Yang kedua, yang Rasulullah marah ni apa dah? Terbatal perjanjian Hudaybiyah dan berperang dengan orang Islam. Tu antara tiga pilihan kepada mereka. Yang ketiga, membayar diah. Diah ni maknanya pampasan ataupun macam denda lah. Dia pampasan kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Tu Rasulullah menjadi marah lah.
Sebab mereka telah mengemukakan 3 pilihan tu. Kau pilih antara satu dia. Yang mana? Antara nak membatalkan perjanjian dengan Bani Bakrin, ataupun terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam, ataupun membayar diah pampasan kepada waris Khuza'ah, Bani Khuza'ah yang terbunuh tu, yang menyebabkan Rasulullah marah. Okey, baik. Kemudian seramai 10,000 tentera Islam mendirikan khemah. Tahu khemah? Kita pun kata khemah kan? Khemah tak khemah? Yang kita buat apa? Buat aktiviti kan? Kadang-kadang buat dalam hutan, buat tepi pantai kan? Khemah tu khemah. Itulah khemah. Jadi khemah ni bahasa Arab. Bahasa Arab, tapi orang Melayu pinjam cakap Arab jadi Melayu habis. Asal dah khemah tu bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi seramai 10,000 tentera Islam mendirikan khemah di Marruz Zahran, di suatu tempat yang bernama Marruz Zahran, dan menyalakan unggun api. Menyalakan unggun api. Kebiasaan macam itulah. Bila kita buat kemah ni, kita panggil camping ke mana? Buat kemah lah tepi pantai ke, lautan ke. Kebiasaan bila malam kita akan nyalakan unggun api supaya apa? Kalau dalam hutan tu supaya binatang buas tak datang. Binatang buas seperti harimau tak datang. Ustaz ada 5 minit lagi. Baik. Ada 5 minit lagi. Okey, tak apa. Okey, sikit. Jadi, dan menyalakan unggun api sebagai strategi perang. Perang mana ni? Perang Sarak. Perang untuk melemahkan semangat musuh. Jadi sebab apakah dinyalakan unggun api tersebut? Untuk melemahkan semangat musuh. Okey, sikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan jaminan keselamatan kepada mereka yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram dan rumah sendiri. Jadi mereka yang berada di rumah Abu Sufyan dan Masjidil Haram dan rumah sendiri, Rasulullah menawarkan jaminan keselamatan. Maknanya mereka tak bahayalah. Tu. Kemudian dakwah Abbas bin Abdul Muttalib terhadap Abu Sufyan membuatkannya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan ni dia berlembut hati dan ingin memasuk Islam melalui siapa? Melalui Abbas bin Abdul Muttalib. Dia menerima dakwah daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian dia pun mengucap syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada 3 minit lagi insya-Allah. Kemudian seterusnya, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rapi telah mengurangkan pertumpahan darah dalam peperangan ini. Akan tetapi berlaku sedikit pertempuran di selatan Mekah yang mengorbankan 2 tentera Islam dan 13 Quraisy Mekah. Tu. Baik. Jadi itulah. Okay, masa ada 2 minit lagi. Ada 2 minit lagi. Okey. Jadi rasanya berhenti dekat ni dulu. Tajuk ni tak habis lagi. Tajuk pembukaan Kota Mekah ni tak habis lagi. Ada sikit lagi belakang ni, tak apalah. Kita sambung esok pula insya-Allah. Jadi kita sambung esok pula. Tajuk dia di sini, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memasuki Mekah. Okey. Jadi saya tangguh di sini dulu live kita insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincang malam ni, mudah-mudahan para pelajar sekalian dapat fahamlah, dan dapat ingat insya-Allah apa yang telah saya beritahu. Baik, sekali lagi saya nak ulang. Dia sirah ni pentingnya kita kena ingat apa? Tarikh. Kena ingat tarikh, kena ingat peristiwa, bilakah berlaku, di manakah berlaku, berapa yang terlibat. Yang tu kena tahu lah insya-Allah. Yang tu kena ingat. Kalau dekat-dekat nak puasa tu lagilah kena rajin baca, kena ulang balik. Dia tak memadai sekali kita baca, kita ingat, bukan senang nak ingat lah. Dia kena berulang-ulang. Ulama kata, ulama dulu-dulu lah kata, baca sekali ulang 1000 kali. Bukan senang. Maksudnya payah benda tu nak ingat di sini. Nak ingat sini, nak turun ke hati.
Selalunya ingat sah. Tu dia keluar balik kat telinga ni. Ataupun dengar kau ni, keluar kau ni. Selalunya macam tu lah. Kita ni orang Melayu mudah lupa. Baik, jadi banyakkan baca Quran, banyakkan baca doa penerang hati, banyakkan bersalawat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita, InsyaAllah. Baik, jadi rasanya sekadar itu dulu live kita untuk sirah tuition sirah malam ni. InsyaAllah malam esok ada lagi. Kita buat seminggu 2 kali, hari Khamis malam dan hari Jumaat malam. Esok kita mula pukul awal sikit lah, pukul 8 8.15 lah, 8.15 malam esok kita mula 8.15 malam, kerana maghrib tu ni lewat kan. Maghrib lambat, jadi kita mula 8.15 insyaAllah. Sudah pukul 9.15 malam esok insyaAllah. Jadi setakat itu dulu live pada malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.